Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua para penonton FB Live bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera semuanya dan bersama-sama menonton program yang kami jurung-jurung kali adakan pada hari ini, iaitu program Sembang Tingkap Home Based Food edisi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kami daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berbesar hati untuk memanggil ataupun menarik anda semua untuk sama-sama menonton. Sila share, like dan juga subscribe Facebook Live kami pada hari ini dan sebar-sebarkan Facebook Live ini kepada semua rakan-rakan anda yang terutamanya sedang menjalankan perusahaan makanan sediaan di rumah. Seperti yang kita semua sedia maklum, sebenarnya program Sembang Tingkap ini telah pun bersiaran secara langsung daripada JKN ataupun Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing bermula pada tahun ini, awal tahun sehinggalah sekarang. Dan sekarang adalah tibalah masanya Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk menyiarkan pula program Sembang Tingkap edisi kami pada hari ini. Okey, sebenarnya tujuan utama kenapa diadakan program Sembang Tingkap Home Based Food ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada pengusaha-pengusaha makanan sediaan di rumah untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan dan kualiti makanan dalam penyediaan makanan masing-masing di rumah, dan juga untuk memperkenalkan lagi skim penyenaraian home based food ataupun penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastinya saya di sini tidak keseorangan. Saya Syamil akan bersama anda sehinggalah ke hujung siaran Sembang Tingkap pada hari ini. Bersama dengan saya ada dua orang lagi rakan panel saya. Sebelum itu saya nak terangkan kita ada dua sesi sebenarnya. Sesi pertama adalah akan bersama dengan rakan-rakan panel saya pada hari ini. Dan kemudian sesi kedua selepas ini akan bersama dengan seorang pengusaha penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah home based food yang telah mendapat penyenaraian tersebut oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, saya tak nak dengarkan masa lagi. Saya nak kenalkan dua orang rakan saya yang cantik jelita bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okey, di sebelah saya adalah Cik Nurul Ashikin dan Binti Ismail. Beliau merupakan seorang pegawai teknologi makanan daripada Pejabat Kesihatan Ceras. Okey, apa khabar Cik Shikin? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, di hujung sana adalah Puan Shoba dan Perempuan Manyam. Beliau merupakan seorang pegawai teknologi makanan juga daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Puan Shoba, Alhamdulillah sihat hari ini? Ya, sihat. Okey, terima kasih Puan Shoba, terima kasih Cik Shikin atas kesediaan meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Sebenarnya Cik Nurul Ashikin pada hari ini akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dan kualiti makanan dalam penyediaan makanan di rumah. Manakala Puan Shoba pula akan lebih fokus terhadap skim penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah home based food daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, saya tak nak dengarkan masa lagi. Kita nak tanya soalan yang pertama kepada Cik Shikin lah. Cik Shikin. Okey, Cik Shikin, sebenarnya kan kita dah biasa dengar juga kan kes-kes keracunan makanan berlaku dan kebanyakan kes-kes tersebut adalah makanan tersebut dikatakan disediakan di rumah. Seperti kenduri kendara. Baru-baru ini ada kes puding buih yang mungkin juga disediakan di rumah dan kemudian dijual pula kepada orang awam terkena keracunan makanan. Jadi kita nak mengelakkan perkara ini berlaku terhadap diri kita. Jadi apakah aspek-aspek penting yang Cik Shikin boleh kongsikan kepada semua penonton kita pada hari ini yang perlu ditekankan oleh semua pengusaha makanan sediaan di rumah ini untuk memastikan mereka hanyalah menyediakan makanan yang selamat dan berkualiti sahaja untuk pelanggan-pelanggan mereka. Silakan. Okey, terima kasih Cik Syamil. Okey, untuk semua pengusaha makanan kat luar sana, kalau kita tengok pada masa kini ada peningkatan pengusaha home base iaitu sediaan makanan di rumah, terutamanya semasa berlakunya wabak COVID-19. Jadi bila kita lihat ini disebabkan oleh kebanyakan penduduk di luar sana kehilangan semua pendapatanlah semasa COVID-19 berlaku dan mereka menjalankan perniagaan makanan dari rumah untuk
menjana pendapatan keluarga. Jadi ada beberapa aspek yang penting lah untuk keselamatan makanan yang disediakan di rumah. Yang pertama berkenaan dengan aspek kebersihan makanan itu sendiri. Sama ada kita beli bahan mentah dari pasar raya, kita simpan di dapur rumah, kemudian kita proses bahan mentah tersebut sehinggalah kepada pembungkusan makanan dijual kepada pelanggan. Dan aspek kedua yang paling penting adalah amalan kebersihan diri pengendali makanan itu sendiri, iaitu pengusaha home base itu sendiri. Jadinya untuk semua pengusaha home base kat luar sana, pastikan sebelum mengendalikan makanan, memakai pakaian yang bersih, memakai apron, penutup kepala dan juga sarung tangan. Ingat ya, semua orang kena pastikan cuci tangan dulu dengan menggunakan cecair pencuci tangan dan juga amalkan 7 langkah cuci tangan sebelum pakai sarung tangan. Kalau semua orang kat luar sana nak tahu macam mana yang dikatakan 7 langkah cuci tangan tu, boleh layari Facebook kami ataupun laman web rasmi bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Ada tambahan lagi satu, berkenaan dengan kawalan makhluk rosak. Mungkin dekat luar sana, bila tanya makhluk rosak tu macam mana? Okey, makhluk rosak yang dekat dapur rumah tu selalunya contoh macam tikus, lalat ataupun lipas. Jadi yang paling penting ialah kita perlu tingkatkan amalan kebersihan dapur kita sendiri. Macam mana kita nak buat kawalan tu adalah dengan kita pastikan selain kebersihan dapur, kita kena ada kawalan kepada sisa makanan dan juga sampah dekat dapur. Jadinya kat luar sana tu pastikan tong sampah di dapur disediakan dengan berpenutup dan juga sarung plastik sampah. Jadi bila kita tengok sampah dah banyak sangat kat dapur tu, cepat-cepat keluarkan daripada rumah untuk kita elakkan daripada makhluk rosak ni. So itu antara aspek yang penting lah Cik Syamil. Okey, terima kasih Syikir. Banyak sebenarnya aspek-aspek dah ditekankan oleh Cik Syikir seperti tadi. Saya tertarik sebenarnya, walaupun kita di rumah, kita kena pastikan kita pakai apron, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan, pakai kasut yang bertutup untuk melindungi daripada sebarang kecederaan berlaku di dapur masing-masing. Tidak ada alasan, betul walaupun buat di rumah perlu juga mengikut piawaian ataupun peraturan yang ditetapkan. Sebenarnya bukannya kita buat tu suka-suka je Syikir sebenarnya untuk memastikan kita menyediakan makanan yang selamat dan berkualiti sahajalah untuk pelanggan-pelanggan kita yang telah pun membuat tempahan kepada kita lah. Alright, okey, tadi Cik Syikir dah tekankan tentang aspek-aspek yang perlu diberi penekanan tentang keselamatan dan kualiti makanan. Jadi tadi saya sebut home based food sebenarnya kan. Apa sebenarnya itu penyenaraian home based food KKM ni? Jadi saya minta Puan Shoba lah lebih pakar untuk menerangkan kepada kita pada hari ini apa itu sebenarnya penyenaraian home based food daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, terima kasih Encik Syamil. Okey, kalau kita dengar home based food lebih dikenali sebagai makanan sediaan di rumah lah Okey, kalau kita tengok pada trend zaman sekarang ni semua nak dapatkan makanan yang convenient. Ada yang akan suka order atas talian, ada yang suka gunakan ejen ataupun pembelian terus dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok makanan sediaan di rumah kan, macam kita pun masak di rumah juga. Tapi kalau makanan sediaan di rumah ni lebih pada penjualan. Okey, kalau kita tengok dia lebih relevan pada trend zaman sekarang ni, pelanggan nak dapatkan secara mudah. Jadi satu program ataupun skim penyenaraian home based food ni telah diperkenalkan oleh KKM untuk menggalakkan pengusaha home based food ni mengamalkan kebersihan dan juga memberi penekanan pada aspek keselamatan makanan, seterusnya mematuhi keperluan perundangan semasa. Okey, itulah sebenarnya apa itu home based food. Dia satu skim penyenaraian maksudnya nanti mungkinlah Puan Syuba akan terangkan lagi, mungkin dapat sijil ke mungkin, mungkin dapat stiker ke mungkinlah. Nanti Puan Syuba akan lebih terangkan selepas ini. Jadi teruskan bersama kami. Saya nak tambah juga di sini kepada mana-mana penonton yang mempunyai soalan ke, mempunyai persoalan ataupun nak tahu sebenarnya lebih lanjut tapi mungkin tak sempat nak diberitahu pada kali ini, boleh komen ataupun tanya di ruang chatting tersebut apakah soalan-soalannya. Pihak admin kami akan cuba untuk menjawab soalan anda sebaik yang mungkin. Okey. Saya nak tanya soalan pula pada Cik Syikir. Tadi dah kata aspek-aspek boleh ditekankan. Saya sebanyak lagi lah sebenarnya tips-tips yang perlu diketahui oleh pengusaha makanan sediaan di rumah ni untuk lebih menyediakan makanan yang selamat dan juga berkualiti. Mungkin Cik Syikir boleh tambah lagi tips-tips penting keselamatan makanan yang perlu diamalkan? Okey. Tips-tips tu selain daripada yang amalan kebersihan diri ataupun amalan kebersihan makanan, yang paling penting ialah
pembelian bahan mentah tu sendiri. Okey, untuk yang dekat pengusaha home base luar sana, pastikan kita pembelian bahan mentah tu kita disimpan di ruang yang bersesuaian. Contoh bahan mentah seperti ayam, ikan ataupun daging disimpan pada ruang sejuk beku. Manakala bahan mentah seperti sayur-sayuran, buah-buahan disimpan pada ruang sejuk dingin. Okey, kalau misal kata kita nak beli bahan mentah tu, pastikan bersesuaianlah untuk penyimpanan di ruang sejuk beku ataupun ruang sejuk dingin. Ini kerana kalau kita beli banyak sangat, mungkin akan terlalu padat pada kita punya peti sejuk dan kemungkinan besar suhu penyejukan pun tidak sekata. So, bila suhu tidak sekata, akan berlaku risiko peningkatan bakteria. Kita semua kena tahu ya, kalau meningkat bakteria, kemungkinan ada risiko keracunan makanan. Nanti tak pasal-pasal pelanggan buat aduan pula. Kata saya makan ni terus sakit perut. Jadi ada satu tips yang paling penting Cik Hamil, untuk semua pengusaha home base, pastikan sebelum beli bahan mentah, buat dulu senarai semak ataupun checklist lah untuk bahan yang perlu dibeli. Jangan kata bila ada buat promosi dekat pasaran tu, terus nak borong semua. Beli banyak-banyak semua tanpa sebarang perancangan. Okey. Cik Syikir tadi kan saya dapat tangkap apa yang Cik Syikir nak sampaikan telah perancangan sangat penting lah. Walaupun kita membuat ataupun menyediakan makanan sediaan di rumah, kita perlu rancang lah nak beli apa, ayam nak beli di mana, ayam tu nak beli berapa banyak, ikan dan lain-lain lah sebenarnya, supaya ia tidak melebihi muatan kita sendiri di rumah, sejuk kita semua tidak melebihi muatan, dan seterusnya kita dapat menjaga suhu dan juga keadaan makanan tersebut dengan lebih baik. Kata Syikir dah tips yang sangat baik yang perlu diamalkan oleh semua penonton-penonton sekalian, tak kira lah anda menyediakan makanan di rumah ke ataupun tidak. Perlu diamalkan. Okey, baiklah, tadi Puan Shoba ada menyebutkan tentang definisi apa itu penilaian home based food KKM ni. Jadi sekarang ni saya rasa semua penonton-penonton kita sekarang sedang tertanya, apa yang kita dapat daripada memohon penilaian ni, kan? Mungkin dapat kelulusan daripada pihak KKM ke, ataupun mungkin dapat stiker ke, ataupun dapat promosi ke. Itu bermain-main di fikiran saya dan juga fikiran para penonton sekalian. Jadi saya nak minta Puan Shoba untuk terangkan apakah faedah-faedah yang boleh terima kepada mereka-mereka yang memohon penilaian pengusaha makanan sediaan di rumah ini, dan siapakah yang boleh mohon. Mungkin ada perusahaan tertentu yang tidak boleh memohon, dan ada yang perusahaan yang boleh memohon dengan syarat-syarat tertentu, kan? Jadi Puan Shoba boleh terangkan? Okey, macam ni. Apabila pengusaha home based food ni dia memohon untuk penyenaraian, automatically dia akan dapat satu sijil secara percuma, Cik Syamil. Sijil itu maksudnya kita telah membuat penyenaraian perusahaan dan juga produk mereka di bawah KKM, dan akan dapat logo ni. Okey, logo ni boleh digunakan pada produk makanan yang dihasilkan. Jadi secara tidak langsung penggunaan logo pada makanan yang dihasilkan ni dapat meningkatkan hasil jualan dan juga meningkatkan keyakinan pengguna lah terhadap produk yang dihasilkan. Maksudnya dia tahu pengusaha ni memang kebersihannya terjamin. Penyediaan makanan juga mementingkan aspek keselamatan, sebab tu dia disenaraikan di bawah KKM. Itu antara faedahnya lah yang akan mereka dapat apabila memohon penyenaraian ini. Jadi balik pada yang soalan kedua tadi, siapa yang boleh mohon, siapa yang tak boleh mohon. Okey, semua kategori produk makanan boleh memohon, tetapi ada sedikit pengecualiannya. Okey, sekiranya ada pengusaha yang mengeluarkan produk susu ataupun hasilan susu. Yang keduanya, produk yang perlu dilesenkan, contohnya untuk air, ais, dan juga produk rumusan khas seperti rumusan bayi, bijirin kanak-kanak, rumusan susulan bayi contohnya. Ataupun mana-mana produk yang mungkin akan ditambahkan di dalam senarai terkecuali daripada penyenaraian ini. So lain-lain kategori makanan memang boleh mohon penyenaraian home base inilah. Maksudnya senarai tersebut mungkin akan ditambah di masa ke semasa oleh pihak mungkin akan ditambah. Buat masa ni yang 3 kategori yang saya nyatakan tadi memang terkecuali. Tidak boleh memohon lah. Sebenarnya tak banyak pun saya rasa yang terkecuali tu membuat penyediaan di rumah, kan? Takkanlah anda semua buat air mineral ataupun buat air minuman botol di rumah, kan? Itu akan mustahil lah, kerana memerlukan mesin yang besar dan memerlukan kos yang sangat tinggi, kan? Jadi saya dapat tangkap tadi daripada Puan Shoba, sesiapa yang membuat permohonan penilaian home based food ni dapat stiker, dapat logo ini. Logo ini boleh ditampal mungkin di boleh label digunakan, pembungkusan. Boleh ditampal dan pada pembungkusan lah. Ataupun boleh juga diletakkan di laman media sosial untuk sebagai promosi dan sebagainya. Okay, pada tahun selepas ini bila anda memohon, anda mendapat kelulusan, jadi ada satu logo
yang menunjukkan anda telah disenaraikan di bawah skim penyelesaian pengusaha makanan sedan di rumah ni ataupun home-based food Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang mungkin menjadi satu bahan promosi kepada orang luar nak cari, ada home-based food punya logo lah, ini mesti selamat ni. Contohnya macam tu lah. Okey, sangat menarik mau coba. Okey, sebenarnya kita pun dah sampai ke akhir-akhir sesi pertama kita. Begitu cepat sebenarnya masa berlalu dan kita akan teruskan dengan sesi kedua selepas ini dengan pengusaha kita. Okey, tapi sebelum itu saya nak minta lah Cik Shikin, mungkin ada sedikit saranan nak disampaikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Okey, untuk semua pengusaha home base di luar sana, saya sarankanlah untuk memohon bagi penyelesaian pengusaha home base. Tak kisahlah sama ada buat bisnes biskut, kuih raya ataupun kek, ramai-ramai mohon, dan kami di Kementerian Kesihatan Malaysia akan membimbing tuan-puan pengusaha home base sehingga mendapat penyelesaian home base tersebut. Okey, kalau misal kata nak tahu macam mana dikatakan permohonan macam mana nak mohon tu, kita boleh minta Tuan Shoba lah untuk share sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, pengusaha home based food, boleh layari laman sesawang ataupun website bahagian keselamatan dan kualiti makanan untuk mendapatkan borang-borang yang berkenaan Cik Syamil. Okey, boleh juga dapatkan garis panduan keselamatan makanan bagi pengusaha home based food supaya boleh dapatkan panduan amlah sebelum memohon. Okey, bagi yang pengusaha yang khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, anda boleh juga menghubungi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur ataupun mana-mana pejabat kesihatan yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat lanjut. Semua borang-borang yang telah dilengkapkan boleh dihantar juga secara terus ke Jabatan Kesihatan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ataupun mana-mana pejabat kesihatan yang berhampiran. Sebenarnya begitu mudah klik-klik dalam website dan jumpa borang, isi kemudian boleh hantar, boleh walk in ke ataupun hubungi dahulu mana-mana jabatan kesihatan. Kalau di Kuala Lumpur ni, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya di Jalan Cendersari, dan kemudian boleh juga pergi ke mana-mana pejabat kesihatan. Kita ada Pejabat Ceras, Lembah Pantai, Titi Wangsa, Putrajaya dan juga Kepong, ada 5 kesemuanya. Boleh dapatkan maklumat dan juga mungkin konsultasi daripada pegawai teknologi makanan dan juga pegawai yang ada di sana. Okey, itulah sedih sekali lagi sebab kita dah nak habis sesi pertama, tapi jangan sedih sangat lagi sebab kita akan ada sesi kedua selepas ini. Puan Shoba akan kembali bersama saya dengan saya selepas ini untuk sesi yang kedua. Terima kasih Cik Shikin kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan untuk semua penonton-penonton FB Live kami pada hari ini, jangan tinggalkan Facebook Live anda, jangan tutup handphone anda kerana ada lagi sesi kedua selepas ini. Sebelum bermula sesi kedua, saya nak anda tonton satu video montaj yang telah disediakan berkaitan dengan satu pengusaha makanan sediaan di rumah yang telah mendapat penyelesaian home-based food daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama-sama kita saksikan.
Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya kembali semula dalam sesi kedua Sembang Tingkap Home Based Food edisi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tadi ada sebetulnya dihidangkan dengan satu rakaman video, montaj video yang telah pun dibawakan oleh kami di sebuah rumah yang telah pun mendapat penyeneraian pengusaha makanan sediaan di rumah Home Based Food oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi wakil ataupun tuan rumah tersebut sebenarnya bersama dengan kami pada hari ini di studio pada hari ini, iaitu Puan Hartini binti Muhammad Gaji, pengusaha makanan sediaan di rumah Home Based Food yang menyediakan ataupun menghasilkan produk biskut hiasan. Betul Puan? Betul. Puan sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana telah pun menerima jemputan kami untuk hadir bersama-sama pada hari ini. Sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Puan Hartini perintis penerima penyeneraian Home Based Food daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2021. Okey, Puan Hartini, saya tak naklah cakap banyak sangat sebab bersama saya pun ada Puan Shoba. Tadi dah ada, dia ada lagi sebab nak bagi tahu lagi tentang apakah itu penyeneraian Home Based Food daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak lagi sebenarnya Puan Shoba nak kongsikan tentang label lah, tentang pelbagai perkara tentang Home Based Food. Baiklah, Puan Hartini, saya rasa Puan Hartini kenalkan diri sendiri dulu. Puan Hartini sebenarnya agak terkenal juga sebenarnya dan juga apa produk ataupun perniagaan yang telah pun dijalankan di rumah Puan Hartini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab Jabatan Kesihatan iaitu Wilayah Persekutuan dah jemput saya pagi ni untuk berkongsi sedikit sebanyaklah tentang yang saya masuk program rintis untuk penyeneraian home base ni. Okey. Pertama sekali nama saya Hartini binti Mak Ngajib. Okey. Untuk produk saya, kami menyediakan biskut sugar cookies. Okey. Ini adalah contoh biskut sugar cookies yang kami hasilkan. Ini salah satulah tema untuk bulan ni. Ni konsep apa buat ni? Saya tahu tapi saya tak kat belas ni Christmas. Jadi kalau mana-mana yang menyambut Christmas ataupun nak menghadiahkan rakan-rakan ke saudara mara hadiah Christmas, boleh booking ni lah. Betul. Actually pelanggan ataupun siapa-siapa nak beli boleh cari kami di Instagram, Facebook. So memang semua detail cara nak order pun semua ada kat sana. So boleh pergi je dekat kita punya laman Instagram, Facebook. So boleh tengoklah. Contoh-contoh pun banyak. Okay, di sini kami pun ada letakkan Facebook dan juga Instagram rasmi Puan Hartini punya perusahaan perniagaan produk biskut hiasan ya. Betul. Okey, sejak bila sebenarnya Puan Hartini menceburilah sebenarnya bidang perniagaan home based food ni? Okey, untuk pengalaman saya dalam penyeneraian home based food ni, sebenarnya pengalaman ni bermula pada kita masa pandemik tahun 2020 tak silap saya lah. Masa tu kan kita ni banyak fokus kat Facebook, social media lah yang terutama kan. So masa tu saya memang nampak ada orang kongsi, kalau tak silap saya memang dekat Facebook lah. So saya klik je kat link tu, dia memang sangat mudah. Saya klik, dia memang terus bawa saya dekat laman Sawang Jabatan Betul. Okey. Jadi Puan mula daripada situlah sebenarnya kan? Betul, dia memang mudah. Isi borang online semua. Lepas tu saya hantar, tak lama lepas tu saya pun dihubungi oleh pihak KKM untuk datang buat orang kata lawatan ya. Betul, lawatan dekat rumah saya. Tengok Puan Hartini kata awal lagi, di awal siaran ni pun Puan Hartini dah cakap dah mudah sebenarnya nak dapatkan home based food tu sendiri Okey, kita balik pada Puan Shoba pula Tadi Puan Hartini kata ada mudah di situ. Tapi Puan Shoba boleh kongsikan tak sebenarnya apakah keperluan penyeneraian home based food ataupun penyeneraian pengusaha makanan sediaan di rumah oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni? Okey, Encik Syamil sebenarnya mudah sebenarnya. Okey, pengusaha home based food ni sama seperti pengusaha makanan yang lain. Okey, dia kena penuhilah syarat-syarat asas kan. Okey, pertama sekali dia kena daftarkan di laman Sesawang Food Safety Information System of
Okey, kemudian selain daripada tu kena dapatkan suntikan pelalian vaksin anti-typhoid dan juga hadiri kursus latihan pengendali makanan lah. Khas untuk home based food ni, aspek pelabelan perlu diberi penekanan sikit. Okey, antara maklumat asas lah yang perlu ada dalam label ni kena ada nama produk, nama pengusaha, alamat dan nombor telefon. Juga untuk kena ada berat bersih produk, kena ada ramuan lah. Kalau makanan yang sedia dimakan, contohnya macam nasi lemak ke apa-apa yang seumpamanya kena letakkan tarikh dan masa makanan disediakan. Okey, kalau macam makanan terproses, macam contohnya biskut ni biskut yang Puan Hartini hasilkan ni, kita letakkan tarikh luput sahaja. Tarikh luput sahaja. Ya, Okey. Tadi Puan Hartini kata mudah, tapi bila saya dengar pula Puan Shoba kata kena ada tarikh luput, label, bahan ramuan, kena ada banyak lagi lah sebenarnya nama, sebutan sebenar tu macam banyak kan. Jadi macam kontradik, tapi tak tanya semula pada Puan Hartini lah kan. Tadi macam mudah, ni banyak pula perkara-perkara dibuat. Tapi Puan Hartini rasa secara peribadi ni macam mana? Mudah ataupun sebenarnya agak sukar ataupun ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi? Okay, basically lah kalau macam daripada pengalaman kita yang memang dah usahakan makanan ataupun perniagaan, basically semua orang memang ada stiker. Cuma bila kita dah masuk kat dalam penyelesaian ni, kita akan nampak apa yang sepatutnya ada kat dalam kita punya stiker. So basically, dia memang selalunya stiker-stiker yang kita ada, kita beli barang pun, memang selalunya memang ada nama company dengan nombor telefon. Itu memang wajib kan. So bila apa yang Puan Shoba kongsikan tu, so dia membuatkan saya boleh menambah baik saya punya labeling. Ada before ni saya memang tak ada tarikh luput. So dengan nasihat daripada KKM tu, kita tambah baik lah. So maknanya sebenarnya mudah sebab semua kita dah ada. Kita yang tahu produk kita. Pada saya dia memang senang sangat. Sebenarnya memudahkan jugalah para pelanggan yang membeli produk Puan Hartini untuk tahu bila last sekali nak makan cantiknya biskut ni kan. Boleh makan sampai tahun depan ke kan. Rupa-rupanya akhir tahun ni dah tak boleh makan dah. Macam itulah. Sebenarnya Puan Hartini, saya nak tanya satu soalan lah cepu emas. Bila dah ada penyelesaian home based food ni, perniagaan tu dia ada tinggi sikit ke ataupun macam biasa ke ataupun dah turun ke, macam mana? Boleh kongsikan tak? Okay, basically kalau pendapat saya lah macam actually benda ni dia macam dari segi, kalau kita nak cakap dari segi jualan mungkin kita tak nampak directly, tapi kalau kita tanya pelanggan, dia macam pelanggan akan bagi respon yang dia memberi keyakinan dekat diorang yang kita ni memenuhi syarat kebersihan. Lepas tu kita ada tarikh luput. Jadi macam benda tu dia tak payah nak tanya kita dah balik untuk tanya macam okey ni bila last boleh makan Puan. So maknanya benda tu tahu kita pun ada suntikan typhoid. Lepas tu kita punya premis bersih. Lepas tu bila nak makan pun maknanya dia boleh okey tak perlu tanya, kita dah tahu biskut ni last bila. So maknanya benda tu memang selain dia mungkin ada segi jualan tu saya tak nampak lah orang kata amount yang besar, tapi keyakinan pelanggan tu bertambah. Itu je yang paling penting lah. Sebab betul Puan, pengusaha makanan sedang di rumah ni, home based food ni dia tak sama macam kita menyediakan makanan di restoran, di premis, di kilang makanan, semuanya dalam packaging, dalam shelf di atas meja, apa semua. Kita memerlukan keyakinan daripada pihak pelanggan untuk dapat dan terima dan beli produk kita. Betul tak Puan? Betul. Setuju sangat. Tengok Puan Hartini kata mudah, kenapa tidak anda? Jadi pada saya, pada hari ini kita nak minta lah semua pengusaha-pengusaha makanan sedang di rumah, home based food ni, mohon penyenderaian pengusaha makanan sedang di rumah home based food KKM ini. Banyak faedah-faedah yang dapat diterima oleh sesiapa sahaja penyenderaian inilah. Okey, sebenarnya masa kita ni sangat menceburui kita lah. Sekejap je rasanya, rasa nak lama lagi bercakap dengan Puan Hartini dan Puan Shoba lah. Tapi apakan daya, mungkin kita nak jumpa lagi nanti di edisi akan datang kalau ada. Okey, sebelum kita mengakhiri Facebook Live kita pada hari ini kepada Puan Hartini, saya minta Puan Hartini promote sikit lah Puan Hartini punya produk. Sekali lagi, macam mana nak dapatkan, ada tak promosi-promosi perayaan akhir tahun ni ataupun nanti tahun depan, ada juga diskaun-diskaun yang kita boleh terima daripada Puan Hartini kepada penonton-penonton FB Live kita pada hari ini. Mungkin silakan. Okay. Alright, so saranan saya kat sini untuk peniaga-peniaga home base, saya memang sangat menyarankan untuk orang kata mohon untuk penyenaraian home base ni, sebab dia memang bagus untuk kita. Sebab kadang-kadang
saya lah, pengalaman saya, kebanyakan home base ni dia bila buat kat rumah dia akan macam ada masalah macam kebersihan lah paling utama. Sebab dia berkongsi dengan kita punya harian punya rutin. So mungkin ada benda yang tidak dititik beratkan lah. So pada saya benda ni adalah satu kata kepentingan untuk bila kita jual dengan orang, kadang-kadang pelanggan suka tanya kita, oh buat di rumah ya? Macam mana buat di rumah? So dia macam orang kata bila kita mohon benda ni, so pihak KKM datang kat kita punya rumah. Jadi macam kita, orang kata kita ada tanda aras baru yang meyakinkan. Tu satu. Lepas tu, okey, sebab Cik Syamil bagi saya promote saya punya biskut. Okey, so actually biskut kita ni untuk akhir tahun ni memang kita akan promote untuk produk macam saya bawa hari ni lah. Kita memang ada produk Christmas. Okay, so memang produk Christmas ni memang kita akan pasarkan pada bulan 12 ni. So memang customer boleh order dengan harga yang sangat berpatutan. Okey, untuk promosi, insya-Allah selalunya promosi ni kita tak tunggu waktu-waktu istimewa. Dia memang ada jika pelanggan membeli dengan kuantiti yang banyak, kita memang akan ada bagi special price macam tu. So insya-Allah setiap masa macam saya berminat. Ya. Mungkin ada majlis ke nanti saya boleh berbahan dengan Puan. Betul. Jadi kepada semua, terima kasih Puan Hartini. Jadi kepada semua penonton-penonton kita pada hari ini, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan produk Puan Hartini kerana telah pun disenaraikan di bawah skim penyeneraian pengusaha makanan sediaan di rumah Home Based Food oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tunggu apa lagi kepada semua? Saya ingatkan lagi sekali, sila buat permohonan penyeneraian pengusaha makanan sediaan di rumah ni. Kalau rasa ragu-ragu, boleh tanya di Instagram dia, di Facebook dia, sebenarnya apa yang diterima, apa faedah-faedah yang dia terima selepas mendapat penyeraian daripada pihak KKM ini. Okey, kita pun dah ke akhir rancangan kita. Terima kasih banyak-banyak Puan Hartini, Puan Shoba kerana sudi bersama kita dalam program Sembang Tingkap Home Based Food edisi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini. Mungkin kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, akhir kata pada saya, terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton FB Live bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey, dan jangan lupa share, like dan juga subscribe FB Live kami pada hari ini. Akhir kata, makanan selamat, kesihatan terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.